Saya sedih lah Najiha. Saya tak tahu saya dapat seorang pelajar juga. Mak saya tengah sakit kat rumah. Beasiswa kan ada Fatimah. Awak cubalah mohon semua beasiswa yang ada. Saya tak pandai. Nanti saya tengok macam mana. Terima kasih. Hei Fatimah, Najiha. Hai. Macam mana keputusan awak? I dapat 8A. Korang? Saya masih okey lah. Wah, saya dapat 3A. Pasti ibu rasa bangga dengan keputusan saya. Ibu banyak suka. Fatimah, jadi dia adalah surat perjanjian permulaan. Kos rawatan yang diperlukan adalah sebanyak 100,000 kerana dia memerlukan mesin yang canggih dan ubat daripada dua negara. Jadi, Fatimah jangan risau, Fatimah berbayar secara ansuran. Saya bagi Fatimah dalam masa 1 minggu untuk setuju ataupun tidak. Okey. Terima kasih doktor. Saya akan maklumkan balik pada doktor. Baik. Fatimah, Ya, Mak. macam mana result SPM kamu tu? Alhamdulillah, Mak. Fatimah dapat 8A. Tahniah Timah, bangga mak dengan Timah. Kamu pergilah sambung belajar tu Timah. Pergilah masuk universiti tu. Tak sadar risau mak kat rumah ni. Tak sadar risau nak bayar rawatan mak apa semua. Pergilah guna duit kamu tu, bayar universiti kamu tu. Mak pandai-pandailah jaga cari duit untuk bayar rawatan mak ni. Tapi Mak, Fatimah dah ni kan nak guna duit yang Fatimah kumpul tu untuk rawatan Mak. Fatimah nak tengok Mak sihat je. Mak tahu niat Timah baik. Niat Timah memang nak bayar, nak bantu mak. Tapi mak nak tengok Timah sambung belajar dekat universiti. Mak nak tengok Timah berjaya. Timah tak selalu risau pasal duit nak bayar mak ni. Ada mak Cik Senah selalu duk jenguk mak petang-petang. Selalu duk lawat mak, ziarah. Kamu pergilah sambung belajar tu Timah. Itu je yang mak minta. Tengoklah Mak, Fatimah fikir-fikirkan dulu ya. Okey Mak, Fatimah nak siapkan lauk dulu. Meskipun keadaan kewangan keluarga saya mencabar, saya rasa pendidikan lanjutan mungkin merupakan pilihan terbaik untuk saya. Ini dapat memberi saya peluang yang lebih luas dalam kerjaya dan akan meningkatkan pendapatan keluarga saya. Cikgu, saya nak sambung belajar tapi saya tak ada bantuan kewangan yang stabil untuk saya sambung belajar sebab duit sepadan saya nak gunakan untuk rawat mak saya. Cikgu ada cara tak? Baiklah, cikgu faham keadaan kamu sekarang. Jadi cikgu ada satu cara untuk kamu untuk mengurangkan bebanan kamu, iaitu dengan memohon beasiswa bantuan kerajaan negeri ataupun MARA. Tapi kamu kena cepatlah mohon sebab cara itu dah nak dekat. Jadi bolehlah kamu try dulu mohon. InsyaAllah kamu akan dapat. Tapi cikgu, Permohonan beasiswa dan juga pinjaman pulih ubah ini penting untuk membantu merancang masa depan saya. Saya perlu memastikan bahawa saya dapat menguruskan kewangan dengan cara yang terbaik dan pada yang sama memberikan sokongan kepada ibu saya yang sedang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Aku dapat beasiswa ini. Terima kasih. Ini adalah langkah besar dalam hidup aku. Aku akan banggakan mak aku. Universiti aku datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 2, kumpulan kuliah 1 akan membentangkan projek kumpulan kami untuk subjek penghayatan etika dan peradaban SKP 3122 berkaitan isu semasa yang bertajuk pelajar SPM enggan melanjutkan pelajaran. Sebelum itu kami akan memperkenalkan ahli kumpulan kami terlebih dahulu. Saya adalah Muhammad Daniel Haikal bin Muhammad Zulkifli, nombor matrik 225-225.
saya Nuralia Zarifah binti Nazri, nombor matrik 223237. Nama saya Tan Ling Shan, nombor matrik saya 213552. Nama saya Siti Fatimah Al-Zahra binti Nur Anbiah dan nombor matrik saya 223699. Nama saya Eng Yiwen dan nombor matrik saya ialah 213493. Nama saya Siti Nadia binti Azli, nombor matrik 225470. Nama saya Najia Muhammad Basri dan nombor matrik 223925. Okey, saya akan teruskan dengan keratan akhbar yang kami temui di dalam internet. Yang pertama adalah keratan akhbar daripada Malaysia Now yang bertajuk "Mengapa Lepasan SPM Tidak Mahu Sambung Belajar". Dalam akhbar ni dia ceritakan tentang sebab kenapa pelajar lepasan SPM tidak mahu sambung belajar. Dan yang kedua adalah daripada Astro Bani yang bertajuk "Lepasan SPM Tidak Sambung Belajar Berkesan kepada Sumber Manusia dan Negara". Dekat sini dia ceritakan kira-kira 300,000 pelajar lepasan SPM tidak melanjutkan pelajaran serta dalam masa yang sama mendatangkan kesan tidak baik kepada negara menjelang tahun 2030. Dan akhbar yang ketiga adalah pelajar lepasan SPM tidak berminat sambung belajar dan apakah solusinya daripada utusan TV. Dekat sini dia ceritakan tentang solusi untuk membanteras masalah pelajar lepasan SPM yang tidak sambung belajar. Seterusnya adalah maksud ataupun definisi SPM. SPM ni yang kita tahu adalah satu perusahaan yang dan SPM ini adalah bermaksud Sijil Pelajaran Malaysia yang merupakan salah satu peperiksaan yang dianjurkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Serta peperiksaan ini penting kerana dia merupakan salah satu syarat untuk pelajar melanjutkan pembelajaran mereka ke peringkat pra-university. Jadi seterusnya, Mengikut berita Sinar Bestari, statistik berkenaan menunjukkan 35.16% atau 115,939 orang pelajar lepasan SPM pada tahun 2020. Manakala 48.74% atau 180,680 orang pelajar bagi tahun 2020 tidak melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Keadaan ini bukanlah satu perkara yang mengejutkan memandangkan media sebelum ini pernah melaporkan lebih daripada 458,000 orang pelajar lepasan SPM tidak meneruskan pelajaran dalam tempoh 3 tahun sejak dari tahun 2020. Maklumat pembangunan lestari iaitu SDGs yang terlibat adalah yang pertama, kedua dan keempat. Rakyat Malaysia dapat mencapai keadaan tiada kemiskinan dan kebuluran atas kualiti pendidikan yang tinggi. Jika rakyat banyak menggunakan sumber pendidikan yang berkualiti, maka keadaan kemiskinan dan kebuluran akan dihapuskan. Oleh itu, anak muda tidak patut mensia-siakan peluang atau melepaskan peluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi kerana Malaysia mempunyai kualiti pendidikan yang tinggi. Okay, seterusnya. Seterusnya ialah punca. Pertama ialah pelajar lepasan SPM terpengaruh dengan pempengaruh media sosial. Jadi mereka dipengaruhi oleh pempengaruh media sosial untuk menjadi konten Twitter. Mereka dimomokkan bahawa dengan menjadi konten Twitter, mereka akan kaya dengan segera. Pempengaruh ini memberi galatan bahawa mereka boleh berjaya tanpa perlu lulus SPM dan menyambung pelajaran. Jadi mereka berfikiran bahawa menyambung pelajaran selepas SPM adalah sesuatu yang tidak berfaedah. Kemudian saya akan terangkan punca yang kedua adalah kerana dipengaruhi oleh keadaan sekeliling di mana mereka melihat bahawa para graduan tidak mendapat pekerjaan setelah mereka telah tamat pengajian di peringkat tinggi. Pelajar lepasan SPM ini telah melihat abang, kakak dan senior mereka tidak mendapat pekerjaan selepas
selepas habis pelajaran, dan mereka beranggapan bahawa perkara yang sama itu akan berlaku kepada mereka. Dan ini menyebabkan mereka mengurangkan keazaman dan juga keyakinan kepada mereka untuk menyambung belajar. Hal ini kerana disebabkan terlalu ramai mahasiswa dan mahasiswi yang sudah berjaya bergraduat. Persaingan untuk mendapatkan pekerjaan itu sangatlah tinggi. Para graduan perlu menyiapkan diri bukan sahaja dengan memperoleh keputusan yang baik, juga mempunyai kemahiran insania atau soft skill seperti mempunyai kebolehan untuk memimpin sebuah kumpulan, kemahiran untuk berkomunikasi dan bekerja dalam sebuah pasukan yang baik untuk membolehkan mereka menonjol berbanding dengan graduan yang lain. Yang ketiga ialah yuran pengajian dan kos sara hidup di universiti yang tinggi. Jadi ini telah membantukan niat pelajar lepas SPM untuk menyambung pelajaran. Mereka akan bekerja untuk mengurangkan kos sara hidup. So mereka berpendapat untuk 10 tahun akan datang mereka sudah ada 10 tahun pengalaman bekerja. Sekiranya perlu, KPT atau IPT perlu mengkaji semula bebanan kos pengajian pelajar bagi setiap semester. Seterusnya, apakah langkah yang perlu kita ambil untuk mengatasi isu pelajar lepasan SPM ini enggan sambung belajar? Adalah pertama sekali, bagi pihak sekolah terutamanya, guru kaunseling perlu memberikan kaunseling pendidikan terhadap pelajar SPM, pelajar tingkatan 5 sebelum mereka mengambil CJ Pelajaran Malaysia. Apa yang perlu ditekankan di sini adalah guru kaunseling perlulah memberikan pendedahan mengenai hala tuju, laluan dan masa depan yang wajar pelajar lepasan SPM ambil bagi mendapatkan masa depan lebih cerah dan bermakna mengikut minat dan potensi pelajar tersebut. Hal ini kerana ramai pelajar kurang pengetahuan yang jelas dan lebih spesifik mengenai minat, kerjaya dan pelbagai lagi pengetahuan tentang tawaran beasiswa yang boleh membantu cita-cita mereka direalisasikan, menyebabkan mereka buntu dan hilang rasa ingin belajar. Oleh itu, peranan guru kaunseling untuk mendedahkan pengetahuan ini lebih awal kepada pelajar tingkatan 5 sangatlah penting bagi masa hadapan mereka. Langkah mengatasi yang kedua, sistem sokongan yang mapan melalui pendekatan yang tepat perlu diwujudkan. Maksudnya di sini adalah pihak kerajaan perlu menilai semula dasar PTPTN, terutamanya bagi mahasiswa yang daripada keluarga B40, iaitu daripada keluarga yang tidak berkemampuan. Dan pihak kerajaan juga perlu menilai semula dasar daripada segi kos-kos pengajian yang tinggi, terutama di IPTA swasta, dan menyelaraskan kursus pengajian selaras dengan peluang kerjaya yang ada di Malaysia. Hal ini kerana generasi muda negara pada zaman kini perlu diselamatkan kerana mereka adalah legasi untuk yang akan mengetuai negara pada masa hadapan. Selain daripada itu, ibu bapa perlulah memberikan sokongan moral pada anak-anak. Antara sokongan moralnya adalah mereka menyokong minat anak-anak. Maksudnya di sini adalah ibu bapa tak sewajarnya mengatur masa hadapan anak-anak mereka dengan menyuruh mereka mengambil bidang yang tak diingini. Dan ibu bapa juga perlulah menerokai ataupun mengenal pasti minat anak-anak mereka dan berkongsi maklumat berkenaan dengan kerjaya yang diminati oleh anak-anak. Ini kerana anak-anak juga layak diberikan peluang untuk memilih cita-cita dan bidang yang mereka ingini agar perasaan semangat ingin belajar itu tidak patah dan membuatkan mereka lebih bersemangat untuk meneruskan pengajian. Dan seterusnya, kesimpulannya, masalah pelajaran tidak mengambil SPM semakin teruk dan telah menarik perhatian masyarakat Malaysia. Hal ini kerana statistik menunjukkan peningkatan jumlah pelajar yang tidak melanjutkan pendidikan ke peringkat lebih tinggi yang mengancam pencapaian malamat pembangunan lestari yang melibatkan peningkatan kualiti pendidikan dan penghapusan kemiskinan di Malaysia. Untuk mengatasi isu ini, kita perlu mengambil segala langkah yang boleh dibuat seperti menyediakan peluang pemahaman yang dapat membantu pelajar membuat keputusan yang lebih bermakna berdasarkan minat dan potensi mereka. Langkah-langkah ini juga akan memastikan Malaysia mempertahankan sumber tenaga kerja berkualiti tinggi yang diperlukan untuk meningkatkan produktiviti dan pertumbuhan ekonomi negara. Oleh itu, kerjasama dari semua pihak sangat penting agar masalah ini dapat diatasi dengan segera. Dan seterusnya,
Seterusnya, ini merupakan rujukan yang digunakan oleh kumpulan kami. Sekian, terima kasih.